Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. طيب نأتي مباشرة إلى محاضرة اليوم الإجماع. الدليل الثالث yang ketiga من الأدلة المتفق عليها yang disepakati. الإجماع في اللغة العزم. عزم bahasa Melayu pun azam. هذا الإجماع أيضا بمعنى الاتفاق sepakat. Dan di sini dia buat kepada makna al-ittifaq. Wastilahan ittifaqul mujtahidin. Bukan semua ummati Muhammad, al-mujtahidin sahaja min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Mujtahidin tu pula kena min ummati Muhammad. Jangan selain pada umat Muhammad. Jadi kalau Kristian, ulama Kristian contoh dia ijma' yang Isa ni kena salib, kita tak boleh pakai sebab perlu ummati Muhammad. Ba'da wafatihi, ijma' takkan berlaku pada zaman Nabi. Sebab sekiranya kita ada satu masalah, sama ada kita terus rujuk kepada Nabi ataupun wahyu minal Quran akan diturun. Kita nak sepakat tu tak logik. Sepakat tu berlaku selepas wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi asr min al-usur, fi ayyi asr, fi ayyi zamanin min al-azminah. Ala hukmin syar'i. Ittifaq tu mestinya ala hukmin syar'i. Kalau selain pada hukum syar'i, kita namakan dia ijma' juga, tapi bukan ijma' yang kita diistilahkan fi usulul fiqh. Boleh ajma'a ahlul lughah kita kata. Contohlah ajma'a ahlu ilmul kalam, contoh dia. Yang tu ijma' dalam bab dia, bukan dalam bab yang kita dah bincang fi usul al-fiqh. ثم قال ويشترط لصحة الإجماع 6 شروط، وهي أن يكون القائمون بالإجماع عددا من المجتهدين. Sebab dia kata dalam ta'rif ittifaqul mujtahidin, jadi sekurang-kurangnya thalathah fa'akthar. Maknanya kalau ada dalam satu masa tu seorang sahaja mujtahid dan dia keluarkan satu fatwa tu tak boleh dijadikan sebagai ijma'. An yahdith al-ittifaq من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي. اتفاق على الحكم الشرعي. حكمه واحد. Semua ni dia kata harus, semua harus tanpa ada syarat. Tapi kalau saya kata harus tapi dengan syarat, itu tak sepakat dah. على الحكم الشرعي. أن يتوافر الاتفاق pula من جميع المجتهدين من مختلف الأمصار الإسلامية. Satu dunia Islam ni, maknanya ijma' min Malaysia kena ada pada ulama di Saudi pun ada, di Afrika pun ada. Lagi susah An yakuna al-ittifaq bi ibda'i izhar, menunjukkan setiap mujtahid menunjukkan pendapat dia imma sarahatan qawlan, dia kata hukum ni adalah harus, ataupun fi'lan. Mujtahid itu sendiri dia melakukan perbuatan yang harus tadi itulah. An yattasif al-mujtahiduna bil adalati wa mujanabat al-bid'ah. خلاص مفهوم. أن يكون عادل، أن يكون ماذا بعيد عن البدع. أن يعتمد المجمعون على مستند شرعي. perlunya ada mustanad syar'i. Apabila kita sepakat tu, sebab sekiranya tak ada mustanad syar'i ni, saya akan keluarkan fatwa sesuka hati saya, kamu sesuka hati kamu, jadi nak berlakunya ijma' tu tak boleh. Tapi kita terbatas dengan hadzal mustanad. Wa immal mustanad, sandaran tu imma yakun nas, Quran ataupun sunnah ataupun qiyas, ataupun berdasarkan kepada maslahah, ataupun berdasarkan kepada uruf. Wa min al-amthila allati ajma' 'alayha al-mujtahiduna qitalu mani'ina az-zakat. هذا في زمن أبي بكر. semua sahabat sepakat. جمع القرآن في مصحف واحد أيضا في زمن أبي بكر. وزيادة أذان ثان لصلاة الجمعة, itu berlaku في zaman Uthman bin Affan. Apabila bekan Madinah tu ataupun kita kata kota Madinah tu semakin besar, jadi bila azan, orang yang duduk hujung-hujung tu dia nak pakai baju, nak mandi, nak keluar, jadi jauh. Jadi buat dua azan. أيضا بطلان زواج المسلمة من غير المسلم. صحيح كده إجماع. هذا إجماع. Jadi kita terailah khasatan yang keluar dari fatwa apa dia
majlis al-Europi di Eropah tu lah, diharuskan zawajul muslimah min ghairil muslim. Kita tak boleh nak pakai fatwa itu, memang tak laku sebab berlakunya ijma' sebelum tu yang katanya al-muslimah la yasih an tatazawwaja min al-ghairil muslim. Aidan tahrimu syahmil khinzir, yang diharamkan lahmul khinzir, aidan min al-Quran. Baik, anwa'ul ijma'. Al-ijma' bihasabi takwinihi, apabila dibentuk, macam mana dibentuk ijma' tu? Imma ijma' sarih ataupun ijma' sukuti. Ijma' sarih an yattafiqa ara'ul mujtahidina. Sahih yang kita kata tadilah min mukhtalifil amsar, apa dia lagi yang kata adalah, yang kata mujanabatul bid'ah, ala hukmin fi mas'alatin muayyanah. Dan sekarang ni kita boleh melakukan benda tu melalui al-majami' al-fiqhiyah. Kita kan ada majma' fiqhi. Majma' fiqhi ni selalu dia bincang pasal ahkam semasa ni lah. Wa hadzal ijma' hujjatun bila khilaf. Yang kedua, ijma' sukuti. Dan ini sebenarnya yang banyak dalam bila kata ijma'. Wa huwa an yaqula ba'dul mujtahidin fil 'asr al-wahid, pada zaman kita katalah saya mengeluarkan satu fatwa qaulan fi masalah. Kemudian wa yaskutul baquna ba'da ittila'ihim min ghairi inkar. Orang mujtahid yang lain, ulama yang lain tak ada ingkar. Berita fatwa saya dah sampai kepada telinga dia. Dia dah dimaklumkan. Tapi dia tak keluarkan yang ingkar, dia kata yang ni tak betul. Dia diam saja. Dia diam sahaja. Boleh dah. Thumma ikhtalafa al-ulama fi hujjiyati. Adakah itu hujjah ataupun tidak? Sebab dia diam ni. Masalah dia diam tu kerana apa? Jadi dia kata wadh-dhahir annahu hujjah bila idza tawafarat. Maknanya dia diam tu kerana amaratur ridha wal muwafaqah. Kita kata dia setuju. Itu adalah asal. Itu adalah al-asal. Tapi kita katalah kawan tu dia diam sebab yang mengeluarkan fatwa ni, saya ni adalah tok syekh, tok guru pada dia. Jadi dia segan. Yang tu kita kata tak berlaku ijma'. Ataupun dia setuju tu kerana fatwa inilah yang kerajaan nak. Jadi kalau kerajaan kita keluar fatwa lain, kerajaan tu seksa kita pula, masalah kita itu pun tak dilakukan sebagai ijma'. Baik, hujjiyat al-ijma'. قال استدل العلماء على حجية الإجماع من القرآن والسنة فمن القرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Yushaqiq, duk berlawan lagi, duk bercanggah lagi dengan Rasulullah SAW selepas dinyatakan kepada dia jalan yang huda. Wa yattabi', dia mengikut ghaira sabilil mu'minin, selain pada jalan orang kita lah, orang Islam ni lah. Orang Islam dah sepakat perkara itu adalah haram ataupun harus, tapi dia duk berlawan lagi, dia tak ikut jalan kita. Madza qala Allah Taala nuwallihi ma tawalla, yani natrukuhu, kita biar dia dengan pilihan dia fi dunya wa fil qiyamah wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa hadha yani anna ittiba' sabilil mu'minin adalah wajib. Aidan qala wa yalzamu min dhalika kaunul ijma'i hujjah. Tidak, kalau bukan hujjah maknanya ittiba' sabili ghairi sabilil mu'minin itu adalah laisa biwajib. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah pada Quran, wa athi'u Rasul pada sunnahnya, wa ulil amri minkum. Inilah yang kita kata ijma'. Wa ulul amri fi ad-din, kalau kita kata ulul amri fi siasah, dalam akan adalah kerajaan. Sahih kita ulul amri sekarang ni pasal masalah Covid adalah Kementerian Kesihatan, sahih. Tapi dalam bab ilmu agama ni adalah humul ulama al-mujtahidun. Jadi falau ittafaqu ala amr, di pos ni dah sepakat, kana ittiba'uhum wajiban. Wa min as-sunnati wa waradat ahaditsu katsirah tadullu ala ismah. Na'rifna ismah ni maknanya tak melakukan khata', minal khata'. Tapi ismah ni yang diberi kepada kita ismatu ummah, tidak ada ismatu afrad. Seorang ni saya tak melakukan khata', itu tak ada. Tapi umat kita seluruhnya dia takkan boleh sepakat melakukan satu khata'.
ومنه منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على خطأ. Sahih, mesti ada seorang, dua, tiga orang ni yang keras dengan hak, al-haq, dengan jalan yang benar. Dia takkan sepakat, takkan masuk nah. Sebab itulah aidan nafs al-kalam, inna Allah la yujmi'u ummati ala dhalalah. Nafs al-kalam. Allah takkan menghimpunkan umatku ala dhalalah, sesuatu dhalalah. Mesti ada yang tegak dengan al-haq, kebenaran. Wa yadullahi ma'al jama'ah. Yang kita kata tadi mesti itu, ni Rasulullah pun sebut di sini. La tazalu qa'ifatun minan ummati 'ala al-haqqi zahirin. Sahih kita. Walaupun satu dunia ni dah sepakat, tapi atas benda yang sesat, dhalalah. Tetapi mesti ada ta'ifah, jamaah, satu, tiga orang kah, sahih kita, 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum. Wa ghairiha min al-ahadith. طيب هذا بالنسبة للإجماع. نأتي إلى باب القياس. قال القياس في اللغة التقدير أو التسوية. قياس takdir kita sukat, jadi kg, meter, sahih kita, jauh dia, kita nak sukat dia, berapa jarak jauh, berapa berat dia, sahih, itu al-takdir, sukat. Wa taswiyah, kita nak sama. Jadi saya kata biasanya hadza la yuqasu bi hadza, yang ni taklah nak bandingkan dengan kawan ni. Yang ni lebih ilmu sebenarnya, yang ni lagi pandai. Hadza la yuqasu bi hadza, itu yang kita kata taswiyah. Kita nak samakan ataupun tak samalah. Wastilahan ilhaqu, kita samakan amrun ghairu mansusin ala hukmihi syar'i, sesuatu perkara yang tiada nas atas hukumnya, sahih, kita samakan dengan apa? Bi amrin, dengan satu peristiwa, satu perkara yang mansusun ala hukmi, yang ada nas ala hadzal hukum. Kerana apa kita samakan? Lishtirakihima fi illatil hukum. Kita samakan kerana illatul hukmi adalah sama. Na'ti lil mithal yattadih. Anna Allah subhanahu wa ta'ala harrama al-khamr. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali asy-syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Thumma qala wal khamru huwa al-syarab al-muskir, yang memabukkan, al-muttakhadh, yang dijadikan, min al-'inab, dari anggur. Kemudian wa adrakal mujtahid, dia kaji, mujtahid faqih dia kaji, kenapa diharamkan arak ni? Qal annal 'illata fi tahrimil khamri hiya al-iskar, kerana dia memabukkan, al-mudhibu lil aql, yang menghilangkan akal kita. Apabila akal kita hilang, wa ma fi dhalika min mafasid, membawa kepada kemadarat, mafsadah. Fawajada anna an-nabith, ayat 2, wa huwa syarab al-muttakhadh min al-hubub, dari bijirin. Biasanya kalau Pak Arab ni dia buat dari gandum, sahih kita, dari, kalau orang sini dia buat dari berah, kan orang Cina yang buat dari berah, bijirin, dari bijirin, sahih kita. Apa ayat biar samalah, dia ada bijirin. Muskirun aidan, dia memabuk juga. Fayakunu hukmun nabidhi mulhaqan bi hukmil khamri wa huwa al-hurmah. Dijadikan hukmun nabidh disamakan dengan hukmul khamri, hukumnya adalah haram. Kerana apa? Kerana dua-dua tu memabukkan. Aidan indana haram Allah subhanahu wa ta'ala al-bai'a waqta nida'il jum'ah. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kemudian al-mujtahid dia kajilah kenapa dia haramkan, sahih, kenapa dia larang. Wajada al-mujtahid anna illat at-tahrim hiya at-tashaghul bil bai' 'an as-salah, yang boleh membawakan kita kepada lalai, kemudian tertinggal sembahyang Jumaat tu. Tasyaghul, kita jadi sibuk, sepatutnya waktu tu untuk sembahyang Jumaat. Jadi kita duduk sibuk dengan benda lain akan membawa kita tinggal sembahyang Jumaat. Wa hadzal amru, tasyaghul tu bawa kita sibuk, sahih, tinggal sembahyang tu, mutahaqqiqun mawjudun fi ayyi 'aqdin akhar selain pada al-bai' sebenarnya. Apa sahaja, walaupun Al-Quran dia kata jangan kamu jual beli, bukan sebenarnya jual beli, apa sahaja jenis kontrak. Contoh dia apa dah?
kal ijarah warrahan, kahwin masa waktu nidail Jumaah. Masa itulah nak akad nikah. Dia fa yakunu semua jenis akad ni, kontrak ni mamnu'an aidan. طيب نأتي إلى أركان القياس. قال للقياس عندنا 4 أركان. الأصل وهو محل الحكم الذي ثبت بنص أو إجماع. Masalah yang adanya dalil. Mudah nak kata. Al-asl masalah yang adanya dalil. Contoh dia al-khamr. Ada dalil min al-Quran ataupun ada dalil min al-ijma'. Al-far' wa huwa al-mahall alladhi lam yarid fihi nassun aw ijma', yang tiadanya dalil. Ayat ketum. Ayat ketum yang tak ada dalil. Nabi tak kata la tashrabu ayat ketum. Dalam Quran pun la tashrabu ayat ketum tak ada. Sahih kan Nabi. Al-illah wa hiya al-wasf. Illah sebenarnya dia adalah satu sifat. Sifat yang kita kata sifat memabukkan. Sahih kata sifat. Alladhi buniya alaihi al-hukum. Kenapa diharamkan arak tadi? Kerana sifat arak tu yang boleh memabukkan kita. Hukmul asl, yang kita nak pindahkan dia dari al-aslu ila al-far'. Wa huwa al-hukmu syar'i alladhi thabata fil asli. Masalah al-khamr. Wa yuradu naqluh. Kita nak pindahkan dia ila al-far'. Itu adalah nabidh ka tahrimi al-khamr. طيب نأتي إلى شروط القياس. طبعا شروط القياس يعني شيء مهم يأتيكم منه في الامتحان إن شاء الله، لكن kita امتحان kita akan bincang lainnya. قال لكل ركن من أركان القياس شروطه على النحو التالي. خلاص. الأول، الركن الأول الأصل، ويشترط فيه شرط واحد sahaja. شرط واحد ألا يكون الأصل فرعا لأصل آخر. Maknanya sekarang ni kita kata al-asl tu adalah A, arak tu, al-khamr tu A. Kemudian kita kias nabidh tu kita namakan dia B. Halas. Sekarang ni kita nak tahu hukum ayat ketum. Ayat ketum tu C. Jadi saya kata C ni adalah haram. Kerana apa? Kita kiaskan atas nabidh. Padahal nabidh tu sebenarnya huwa fara' kepada A. Dia bukan al-aslu, kan? Bukan al-aslu. Jadi apa dia akan jadi panjang dah. Jadi bila saya tanya kamu, di mananya yang kamu kata haram nabidh? Sebab kamu kata ayat kutum tu haram. Kenapa haram? Sama ya dengan ayat tua. Jadi saya tanya kamu balik, ayat tua tu mana haramnya, mana dalil dia? Kamu kata ayat tua tu haram kerana dia sama dengan arak. Saya boleh tanya balik, kenapa? Mana dalilnya haram arak? Nampak tak jadi panjang? Benda tu jadi panjang. Terus kita kata ayat kutum tu dia sama sahaja dengan arak. Jadi bila saya tanya kamu, mana dalil haram arak? Terus fajtanibuh tadi. Baik, li'anna al-mantiq, hukum akal kita ni yaqdi, mewajibkan kita, yulzim kita al-qiyas 'ala al-asl. Kita rujuk kepada al-asl terus. Kenapa kita nak panjangkan dalil kita? Sahih? Fala yasihhu qiyasu tahrimir riba fil aruz. Boleh berlaku tak riba dalam berah? Kalau kita menukar berah, boleh berlaku tak riba? Ya, boleh berlaku riba. Kita kias atas apa? Dia kata kita kias atas zurah, jagung. Bijami' tu'm, sebab kita Syafi'iyah, illatul riba sama ada tu'miyah ataupun thamaniyah. Tu'miyah ni makanan manusia. Kemudian saya tanya kamu pula, kenapa, mana dalilnya jagung tu boleh berlaku riba? Kamu kata jagung tu dikiaskan ala al-qamh. Al-qamh dalilnya barulah sampai kepada hadis yang Nabi kata la tabi'u al-qamha la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahabi sawa'un bi sawa' mithlan bi mithlin. Kemudian al-fiddatu bil-fiddati, kemudian al-qamhu bil-qamhi mithlan bi mithlin sawa' bi sawa'. Sahih. Jadi lebih baik kita terus harus kiaskan kepada atas al-qamh terus. Jagung tu buang. Kama anna fihi tatwil dia dah, memanjangkan dalil kita tanpa faedah, bila faedah. طيب ناتي الى الركن الثاني حكم الاصلي ويشترط فيه 4 امور. رقم 1
alla yakuna hukmul asli khassan bihi. Nah, hukum al-asl khas bih. Taban hukum al-asl khas bihi biasanya ada dalil yang kata hukum ni dia khas sahaja kepada masalah ini atau kepada orang ini. Dia tak boleh nak pindah lagi kepada masalah yang lain. Idh la yumkinu naqlul hukmi hina idzin. Kita nak pindah dia tak boleh sebab hukum ni adalah hukum khas. Contoh dia yang mudah, kama fil ahkamil khassati bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahih kita. Rasulullah, saya kata Rasulullah ni dia adalah ketua, memimpin Perdana Menteri masa tu. Kahwin lebih pada 4. Saya pun sekarang ni Perdana Menteri, jadi saya pun boleh kahwin lebih pada 4. Nampak yang tu kita kata la. Itu adalah khas, diharuskan khas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jadi ketua kah, kamu jadi apa kah? La, dia setakat 4 saja. Sahih? Hada rakam 1. Rakam 2. Alla yakuna hukmul asli ma'dulan an sunanil qiyas. Ma'dul makna dia tak ikut al-qiyas. Dia tak ikut al-qiyas. Maknanya sama ada hukum tu kita tak tahu kenapa disyariatkan kepada kita macam tu. Kita tak tahu. Illah dia tu kita tak tahu. Ataupun hukum tu memang dia tak selari dengan al-qiyas. Kita faham kenapa. Kita faham kenapa. Illahnya jelas. Tapi hukum dia tak selari dengan al-qiyas. Kadang-kadang dia lebih berat kepada hukum khas juga. Hukum khas. Okey, kita tengoklah kepada contoh. Fala yasihhu al-qiyas ala hukmin ghairi ma'qulil ma'na. Yang kita kata kita tak tahu pun punca illah dia apa. Ay la yudrikul aqlu illataha. Ka tahdidi a'dadi raka'atis salah. Saya tanya kamu, kenapa, macam mana nak sembahyang tarawih ni? Kamu kata tarawih ni dia lepas sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak tu 4 rakaat, jadi kita sembahyang tarawih 4 rakaat. Dia boleh tak kita jadikan dalil? Tak boleh. Sebab kita tak tahu dari mulanya kenapa zuhur tu jadi 4 rakaat. Isyak tu 4 rakaat. Kita tak tahu pun. Sahih? Bukan kerana dia sembahyang malam tak. Kita tengok sembahyang zuhur pun ada, asar pun ada 4 rakaat. Maknanya kita tak tahu kenapa disyariatkan kepada kita 4 rakaat. Ka tahdidi a'dadi raka'atis salah wa maqadiriz zakah. Kama la yasihhu al-qiyas ala mastuthniya, dikecualikan min qa'idatin 'ammah. Dia dikecualikan, dia tak selari dengan qiyas, dia dikecuali walaupun dia ma'qulatul ma'na. Okey. Contoh dia, ka sihhati sawmi man akala nasiyan. Kita ada hadis ni man akala aw shariba nasiyan falyutim masiyamah ataupun falyutim sawmah fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Kita ada hadis itu. Patutnya kita kata dah puasa ni jangan bagi apa-apa saja masuk ke halkum kita. Sahih? Dan benar dah masuk perut kita, dah kenyang dah pun. Maknanya hukumnya kalau kita nak ikutkan qiyas batal. Kita bagi benar masuk. Sahih? Benar tu dah berlaku. Tapi yang ni dikecualikan sekiranya nasian. Jadi apabila dikecuali, saya tak boleh jadikan dia hukmul asli. Sebab hukmul asli adalah terbatal. Yang ni yang dikecuali. Jadi apabila tak boleh, dia kata fala yasihhu bil qawlu bi salati bi sihhati salati man akala fiha nasiyan. Saya kata saya semayang, saya makan, betul ya Allah saya terlupa. Kita boleh kias kalau Rasulullah pun kata puasa pun sah kalau makan terlupa, semayang pun kita sah kalau makan dalam keadaan terlupa. Dia tak sesuai. Tak sesuai. Lagi pun di sini puasa tu dia panjang. Jadi kemungkinan besar tu kita nak lupa. Kita tidur, kita bangun, kita pergi pasar Ramadan, kita balik. Biasa duduk balik rumah, bini dah buat kuih masalah, mau makan. Yang tu bini duduk masak untuk nak makan buka puasa nanti. Kita pun ambil bom masuk. Dia nak berlaku lupa tu memang ada.
Tetapi semayang ni kita berdiri, depan kita sejadah. Kalau kita semayang jemaah lagi ada keliling kita jemaah, tak logik kamu kata lupa. Tak logik. Sebab hai'ah kita, keadaan kita gitu mengingatkan kita dengan semayang. Kita berdiri, kita rukuk, kita sujud, kita duduk, kullu atas sejadah pula. Salah tak? Adamun nassi ala hukmil far'. Mana jangan ada dalil kepada masalah B ni. Jangan ada masalah B. Kalau ada dalil kepada masalah B, kita teruslah berpegang dengan dalil itu. Jadi kias tu dalil yang kedua. Dia tak boleh dijadikan sebagai dalil yang pertama. Sahih? Kita terus berpegang kepada dalil yang kita kata tadilah. Yang ada tu. Kita perlu kepada kias apabila tiada dalil. Sahih, di sini ada dalil. Jadi di sini dia kata falau kana dalilu hukmil asli, yang kita kata hukmul asli ara' itulah yashmulu al far'a aidan, maknanya dalil yang kita berpegang dengan dia tu dia termasuk juga al aslu wal far'. Masalah A pun masuk, B pun masuk. Kana huwa dalil la al qiyas, yang tadi itu innamal khamru wal maisiru wal ansab, di situ memang dia nyata khamr sahaja. Dalil dia adalah khamr sahaja. Jadi kita nak kata ayat ketum termasuk dalam al-khamr, yang tu tak boleh lah. Sebab di sini dia kata al-khamr. Ayat ketum tu bukan khamr. Tapi dia kata kalaulah kita kama law ustudilla bi tahrimil khamri, bukan melalui al-Quran, melalui qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram. Jadi di sini kita tak perlu lagi kepada al-qiyas. Sebab apa-apa sahaja yang memabukkan kita adalah haram. Jadi masuklah ayat tu, ayat biar ketum, arak, apa semua jenis arak yang memabukkan kita tu semua jadi haram. Sebab Rasulullah di sini dia tak sebut khamr, muskir, memabuk. Dan bawah mabuk tu dia masuklah macam-macam. Rakam 4, taban hada syarat tetapi يعني adalah khilaf fihi faqat na'rifu nafhamu, kita nafhamu هذا الشرط لكن يعني بالنسبة لكم يعني طلاب كلية اللغة لكن فروع تطبيقات فروعية bagi kuliah syariah ialah dia perlu لهذا الشرط أن يتقدم حكم الأصل على الفرع. Maknanya dia apa dia? Hukum tahrim arak dia kena datang dulu. Sahih. Barulah kita samakan ayat ketum dengan arak. Boleh? Jangan ayat apa dia? Ketum dulu diharamkan, barulah kemudian apa dia arak datang kemudian. Baru kita kias arak ketum tu kepada arak lah. Maknanya dia terbalik ya. Kita nak kias, kita nak sama benar yang baru dengan benar yang lama. Yang lama. Hukmul asli itu mestinya dia lama. Masalah yang kita nak samakan dia tu adalah benar yang baru. Jangan dia datang awal. Sebab tu dia kata fala yasihhu qiyas al-wudu' 'ala at-tayammum fi ijab an-niyyah bi jami' at-taharah. Jadi sekarang ni kita dah berbahas niat pada wuduk tu wajib ataupun tak wajib, rukun ke tidak rukun. Kamu kata ya rukun. Saya tanya mana dalil kamu? Kamu kata apa dia? Dalil saya adalah qiyas ala at-tayammum. Dalam tayammum kita perlunya ada niat. Perlunya ada niat. Tapi kalau kita tengok sebenarnya disyariatkan kepada kita wuduk dulu. Kemudian disyariatkan kepada kita tayammum. Sahih kita. Maknanya dalam tempoh tu tak ada seorang pun sebut pasal niat. Sahih? Apabila diturun ayat tayammum, wuduk kita dulu tu perlu kepada niat. Dia tak logik lah. Benar ni dia akan tak jadi tak logik. Sahih kita? Sahih. Bijami' at-taharah maknanya dua-dua tu adalah menyucikan tapi sebab dia lain lah. Sebab wuduk ni kita ambil dengan air tu memang nak cuci, dia tak ada benda lain dah tapi pasir ni dia ada macam-macam pasir ni. Sahih. Sebab itulah kita perlunya kepada niat wa dhalika li anna tashri' al-wudu' jaa'a qabla tashri'i at-tayammum. طيب ناتي الى ثالثا الفرع ويشترط فيه 4 شروط. Masalah ketum ni lah
Al-far' ni ketum nah. An yakuna fil far'i illatun mumathilatun li'illatil asl. Kena sama. Dua tu ayat ketum memabuk, arak pun memabuk. Nah, imma fi dhatiha ka tahrimin nabidhi qiyasan 'ala al-khamri bi jami'il iskar. Sahih? Illah yang sama kan? Yang ni memabuk, yang tu memabuk juga. Sama ya. Yang ni menghilangkan akal, yang tu pun menghilangkan akal. Itu dhatul illah, illah yang sama. Ataupun illah yang sejenis, sama, satu jenis. Nah, au fi jinsiha. Kawujubi al-qisas fil atraf qiyasan ala an-nafs. Bijami'i al-jinayah. Nah, yang ni yang kita katalah qiyas. Ya ayyuhal kutiba alaikumul qisasu fi al-qatla. Nampak tak? Dalam Al-Quran dia cerita pasal qisas dalam kes bunuh. Sekarang ni saya cedera kamu, saya potong tangan kamu, saya colek mata kamu, saya patah hidung kamu, saya apa lah. Berlaku tak qisas di situ? Berlaku tak qisas? Nah. Jadi sekarang ni tak ada dalil. Tiada dalil. Yang kata wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal udhuna bil-udhuni wal juruha qisas wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Itu wa katabna alaihim, him tu adalah apa dia? Bani Israel, bukan kita. Jadi dia tak berpegang dengan dalil tu, dia berpegang dengan kias. Nah. Jadi sekarang ni dia kata bunuh tu adalah jinayah. Sahih ke dah? Yang ni pun potong tangan orang, cedera orang pun adalah jinayah. Sah? Tapi yang tu lain, yang tu hilangkan nyawa, yang ni tak hilang nyawa. Tapi dua-dua ni satu jenis al-jinayah. Jadi maka adanya qisas. Nah. Baik. Nombor 2, alla yataghayyara fil far'i hukmul asli. Apabila kita pindakan dia dari masalah A asal kepada B, jangan hukum tu dia berubah. Sekiranya berubah tu maknanya qiyas tu ghair sahih. Sekiranya dia berubah. Dia berubah tu kerana apa? Kerana ada satu benda yang istimewa, ada yang benda yang pelik, yang tak sama, bukan istimewa lah, yang tak sama. Nah, dalam B tu. Dalam B. Misal, fala yasihhu qiyasa dhihar adh-dhimmi ala dhihar al-muslim. Nah, anti alayya ka dhahri ummi. Nah, orang Melayu tak ada ni, orang Melayu. Nah, ni Arab, ni perangai ada orang Arab. Tak ada lah kamu seperti mak saya tak pernah lah dengar orang Melayu kata macam tu. Nah, dia nak samakan bini dengan mak, jadi tak boleh nak sentuh. Alas? Itu adalah zihar. Nah, saya tak mau cerai bini saya nak gantung dia, nak gantung dia. Jadi saya duk sakit hati lah lama dengan dia. Jadi saya kata anti alayya ka dhahri ummi. Kamu seperti apa dia mak aku. Mana boleh sentuh mak kan? Jadi tak boleh sentuh bini. Sahih kita? Jadi kita kena, kalau nak kembali itu kena bayar kafarah lah. Kita nak kembali itu kena bayar, kita nak sentuh tu lah kena bayar kafarah. Baik. Sekarang ni itu adalah hukum kepada muslim. Okey, zimmi ni, yang ghairu muslim ni. Kalau nak kita kata orang Cina lah, orang Cina yang duduk bawah sekali kita, dia kita katalah sama dengan kita, dia pun mengamalkan undang-undang kita. Jadi dia kata kepada bini anti alayya ka dhahri ummi. Dia perlu bayar kafarah ke tidak? Perlu tak bayar kafarah? Dia Abu Hanifah kata tak perlu bayar kan? Sebab dia kata li'anna dhiharal muslimi muaqqad, diberi tempoh. Ada tempoh dia 4 bulan untuk mengeluarkan apa dia? Kafarah. Sahih kita? Dan kafarah ni, kita mengeluarkan kafarah ni, Abu Hanifah dia nampak kafarah tu, kita bayar kafarah tu adalah ibadah, bukan bayar denda. Kafarah ni memang kita keluarkan sesuatu, duit kan, tapi dia tak tengok sebagai denda, dia tengok sebagai ibadah. Itu adalah satu ibadah. Sebab tu dia kata wal kafiru laisa ahlan li ikhrajiha, tak layak nak keluarkan kafarah kerana dia tak boleh nak melakukan ibadah, dia ghairu muslim. Tapi pendapat yang kata dia kena bayar kafarah, dia tak tengok dari sudut tu, dia tengok dari sudut itu adalah denda. Dan denda tu duit. Saya duit. Apa dia? Orang apa dia? Orang kafir nak sembelih kurban. Boleh tak masalah. Boleh habis.
bagi, ambil. Memang bagi dia tak ada lah niat kurban tu, pahala kurban tu tak ada lah. Tapi diterima. Orang kafir bagi saya lembu, dia kata ni dah bukan hamba bismillah lah. Lembu ni saya yang sembelih, muslim halal makan dia, tak ada masalah. Lah. Nombor 3 ni dia samalah dengan syarat al-asl tadi tu. Hukmul asli tadi. Alla yatarattaba 'ala al-qiyas taqaddum al-far'i 'ala al-asl. Dalam hukmul al-aslu kita kata alla yataqaddama al-far'u 'ala al-asl kan, sama ya dengan sini, cuma dia terbalik nah. Kama fi qiyas istirat an-niyyah fi al-wudu' 'ala at-tayammum bi jami' at-taharah. طيب ناتي الى الشرط الرابع ألا يكون في الفرع دليل آخر مخالف للقياس. Mukhalif li al-qiyas. Dia bercanggah dengan al-qiyas. Tak boleh lah. Maknanya kita nak samakan dengan dia, memang kita boleh samalah. Tapi ada dalil ni yang kata tak, dua ni tak sama. Fala yasihhu matalan qiyasu jawazi tarki as-salah ala jawazi tarki as-siyam bi jami'i as-safar. Kita buang tu, siyam tu yang kedua tu kita buang. Jadi sekarang ni kita kata bila saya musafir saya boleh tak puasa. Nantilah saya ganti. Kena gantilah kan. Jadi saya kata kalaulah boleh tinggal puasa dalam keadaan musafir, saya kiaslah. Puasa tu adalah ruknun min arkanil Islam. As-salah pun ruknun min arkanil Islam. Sahih? Dia ada waktu yang tertentu, yang ni pun ada waktu yang tertentu. Sahih? Jadi saya pun boleh tangguh semayang. Saya tak perlu semayang. Dalam keadaan musafir, saya tak perlu semayang. Nanti saya semayang di rumah. Itulah. Dia macam tu. Boleh hal tu? La yasih. La yasih. Sebab عندنا دليل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kita tak boleh nak pindah dia ke masa lain, tak boleh. La yasih. Dia ada waktu yang tertentu. Aidan kalau kita terbalik, mungkin kita katalah bila saya musafir, saya boleh kasar 4 rakaat jadi 2. Jadi saya sekarang ni saya kata apabila saya musafir, maknanya puasa pun saya boleh jadi separuh. Orang puasa 16 jam, saya puasa 8 jam ya. Tengah hari makan. Boleh tak boleh lah. Sebab Al-Quran qal thumma atimmus siyama ila al-lail. Siyam nak namakan dia siyam, dia sampai malam. Dia tak sampai tengah hari. Maafi. Itu adalah contoh. Rabi'an al-illah walaha syurut 4. Dia semuanya 4 syurut kecuali dia hukmul asli itu itu satu antakuna al-illah wasf, satu sifat munasib lil hukum, yang sesuai kita kaitkan sifat tu dengan hukum. Memabukkan kita kaitkan dia dengan haram. Sangat yang ni menguntungkan kita. Contohlah kita kata yang ni perkara ni menguntungkan kita. Kita kaitkan dengan dia apa? Dengan perkara yang harus ataupun digalakkan ataupun wajib. Boleh. Kama fil iskar. Dia sesuai bila kita kata arak tu haram. Was-safar. Safar ni letih. Urusan banyak, nak kena jumpa kawan ni, nak kena lompat dari bah ni, nak kena banyak sangat urusan. Jadi ibahatul fitri fi Ramadan. Tak perlu puasa. Ganti. Antakuna al-illah pula wasfan zahiran, yang jelas, yang saya boleh nampak dengan 2 mata. Bolehlah, mana kita boleh sedar dengan anggota kita. Ka'an yudraka bi an yudraka bil hawas. Kal iskar. Mabuk ni, orang yang mabuk memang saya boleh nampak. Orang yang mabuk saya boleh tahu. As-safar, saya boleh tahu orang yang ni musafir. Dia bawa beg. Di tangan dia ada pasport, ada tiket. Saya kira ada bekalan makanan sikit dengan dia. Itu nampak, itu adalah rupa musafir. Saya kira. Fa in kana khafiyan, illah tu yang kita kata sifat tu khafi, sembunyi, tak jelas. Lam yasih at-ta'lil bih. Lam yasih at-ta'lil bih. Contoh dia al-masyaqqah. Sebenarnya safar ni yang boleh yang mengharuskan kita tak puasa, tinggalkan puasa dulu. Dia kerana masyaqqah, penat.
ada kesukaran, ada kesusahan di situ. Sahih? Sahih. Tapi penat, kesukaran, kesusahan tu tak ada siapa boleh tahu. Cuma kamu saja yang boleh rasa. Kawan ni penat, saya tak boleh nak tak jelas nah. Padahal ada orang musafir dari rumah dia naik helikopter dari Al-Ustaz, naik helikopter setengah jam sampai Kuala Lumpur. Helikopter. Boleh darat kat depan rumah dia terus. Tak rasa penat sikit pun. Tapi dia boleh tinggal puasa, boleh tinggal puasa. Masyaqqah, memang masyaqqah nampak tak ada. Sebab kita tak boleh nak tentukan masyaqqah ni ada tak ada ni, kita tak boleh nak tentukan sebenarnya. Kita katalah orang yang naik helikopter tu adalah pakcik tua umur 80 tahun nak mati dah. Sahih. Masyaqqah bagi dia. Bagi dia masyaqqah walaupun kita kata naik helikopter ni. Sahih kita. Ada yang musafir ni nak pergi KL ni tengah hari Ramadan ni naik bah ni. Tapi dia umur 17, 18. Batu pula nak pergi lepak Ramadan malam raya lagi syok naik bah. Tak ada masyaqqah lagi, seronok sebenarnya. Tapi benda tu tak nampak. Kita kata benda yang nampak as-safar. Nampak tak? Sebab tu di sini juga dia kata kataradi. Allah Subhanahu wa taala dia kata illa an takuna jual beli ni illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kena ada rida. Dan rida tu sebenarnya kita setuju tak setuju tu adalah dalam hati kita. Dalam hati kita, sahih. Jadi saya nak kata dia setuju tak setuju jadi masalah lah, tak nampak. Sebab tu dia kata fala yasihhu ja'luhu illatan li sihhatil 'aqdi. Akad jual beli ni sah kenapa? Kerana rida. Kamu nampak dah hati saya? Tak, sahih. Wa innama yudrak, kita boleh tahu yang kamu setuju tak setuju ni melalui sighah ijab dengan qabul. Jadi bila yang ada ijab atau qabul, saya boleh kata jual beli itu sah. Sahih kita? Sahih. An takuna al-illah wasfan mundabit. Wasf mundabit. Mundabit ni yang dia tak berubah. Perkara yang tak berubah. Contoh dia, fala yasihhu at-ta'lil biwasfin la yandabit. Contoh dia al-masyaqqah. Saya kata macam tadilah. Orang tua umur 80 nak mati dengan budak remaja umur 18. Walaupun dengan helikopter sana, yang ni dengan bah. Dia tak sama. Dia penat tapi tak sama. Sahih kata. Iz takhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Sahih. Saya musafir malam tak sama dengan musafir siang, musim sejuk, musim panas. Lidha yanbaghi an yu'allala huna bi amrin mundabit. Amr mundabit apa dia lah? As-safar. Kan jelas kan? Aidan al-amrul mundabit al-marad. Sahih, marid. Bolehlah kita kata tinggalkan puasa dulu. Sahih, marid. Ada makan ubat tu marid lah. Tak makan ubat laisa bi marid. Dia boleh dapat MC itu marid. Kamu patah kaki ke, kamu belah perut ke, kamu buat operate apa, memang semua tu dapat MC. Nampak tak? Mundabit. Dia adalah mundabit. An takuna al-illah muta'addiyah. Muta'addiyah maknanya illah ni ada pada A, ada juga pada B, ada juga pada C, ada juga pada macam-macam. Jangan illah tu ada pada A sahaja. Bila illah tu ada pada A sahaja, kita nak pindahkan dia kepada B macam mana? Dia tak membantu kita lah nak menjalankan al-qiyas. Illah ni tak boleh pakai. Illah tu tak sesuai. Nak dijadikan sebagai sifat tu lah kita kata. Sifat tu tak sesuai dijadikan sebagai illah. Sebab kita tak boleh nak amalkan ke dia. Sebab tu ay laysat qasirah fil asli sahaja. Dia hanya ada pada al-asl sahaja. Fala yajuzu ta'lilu hurmatil khamri bi annaha min al-'inab. Kerana apa arak tu diharamkan? Kamu kata kerana dia dibuat dari anggur. Jadi sekarang ni ayak ketum jadi halal, ayak biak jadi halal, ayak tuak jadi halal, semua tu halal. Sebab semua tu tak dijadikan dari arak, dari anggur. Sahih? Jadi yang tu tak boleh dijadikan sebagai illah, tak boleh dijadikan sebagai illah. Wa yasihhu at-ta'lilu bil iskar, dengan mabuk, li wujudihi fil khamri wa fi ghairihi. Sahih kita? Tapi dan saya boleh buat banyak contohlah, khasatan fi kesesuaian tu lah. Sekarang ni saya kata arak ni diharam kerana dia buatan orang barat.
bukan buatan orang Islam. Oh, kalau tu banyak kita tak boleh makan mana. Sahih. Sahih. Banyak. Dia tak ada kesesuaian. Yang tu tak ada kesesuaian. Itu syarat yang pertama. Yang kita kata syarat. Ataupun arak ni diharam kerana warna dia merah. Oh, banyak ayat sirat tak boleh minum. Kalau macam tu. Dia. Baik, nanti ila aqsam al-qiyas. Taban kita ambil dia aqsamul qiyas ni dari sudut ni dia banyaklah. Tapi kita ambil hak paling mudah dan paling ma'ruf lah. Dia kata yang qasimul qiyas ila thalathati aqsam. Kita ada qiyas aula, qiyas musawi, qiyas adna. Qiyas aula makna dia masalah B ni yang tiada nas ni lebih aula dengan hukum dari masalah B. Kalau A tu haram, yang ni lebih lagi, B ni lebih lagi haram. Kerana apa? Sebab illah dia lagi kuat. Boleh? Ataupun dia sama ya. Dia sama ya. A dengan B ni adalah sama ya. Yang ni haram, yang ni tak ada lebih haram, kurang haram, tak ada lah. Dia sama ya. Sebab illah dia sama. Ataupun lagi kurang. Adna. Illah dia yang tu haram hak ni kemungkinan besar dia akan haram juga. Sebab illah tu dia kurang. Okey, kita nampak dia. Kita dengan contoh jelas. Yang qasimul qiyas ila thalathati aqsam, qiyas aula wa yakunu al-far'u, masalah yang B tu aula bil hukmi min al-asli, masalah A li quwwati al-illati fi, lagi kuat. Ka qiyas ad-darb ala at-ta'fif bi jami' al-idha. Allah Subhanahu wa ta'ala qala fala taqul lahumā uffin. Sahih, kita dilarang kata uff kepada ayah mak kita. Banyak ni orang Melayu tak ada uff lah. Aduh. Kita seorang ya ada warah. Orang lain tak ada ke? Tu semua tu uff sebenarnya. Saya nak kata yalah. Tadi Allah kata jangan kata kepada uff saja. Itu bermakna kalau saya pukul dia boleh tak? Allah tak kata pun jangan kamu pukul ayah kamu. Dia. Tapi kita tengok uff menyakiti hati dia saja. Sahih. Tapi pukul dia menyakiti hati dia, menyakiti badan dia. Pukul pula depan pagar rumah, memalukan maruah dia, menjatuh lagi maruah dia. Lagi sebenarnya izat menyakiti dia lagi banyak sebenarnya. Jadi lagi haram. Dia. Kalau kita kata arak ni menghilangkan akal kita sahaja. Sahih kita. Untuk kita katalah untuk satu malam. Tapi dadah ni boleh menghilangkan akal kita sampai seminggu. Lagi haram. Qiyas musawi wa yakun al-far' musawi lil-asli min ghairi tarjih. Sama ya. Tak ada lah dengan kita illah di sini lebih kuat ke tak Ka qiyas ihraqi mal al-yatimi ala aklihi. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sesiapa makan anak si yatim, yang bawah kita jaga dia lah, pak dia mati, wasiat kepada kita tolong jaga anak ni, dia bagilah serah duit anak yatim tu. Jadi kita dah pegang duit dia kan. Jadi sesiapa makan harta si yatim tu zulman, makan dengan cara zulum, zalim, bukan sekadar mungkinlah keperluan dia saya belanjakan kat dia. Mungkin sahih, dia nak pergi belajar di sekolah jauh tu, saya tak ada duit nak belanja, saya nak pergi daftar dia sebenarnya. Tapi saya tak ada duit ni, nak saya transport saya tak ada, jadi saya guna duit dia. Tak ada masalah. Sebab yang tu bukan dengan zalim. Saya nak bantu dia, nak sahih kita untuk urusan dia. Sebab tu dia innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia makan apa? Api ya. Hari kiamat wa sayaslawna sa'ira. Sahih kita. Jadi sekarang ni saya sakit hati dengan anak si yatim ni. Kalau makan, ambil rampas harta dia, masuk api neraka. Jadi sekarang ni ambil harta dia pergi buang di laut. Dia ambil harta dia pergi duk wakaf sedekah kepada orang lain. Ambil harta dia pergi campak dalam api. Sahih kita. Haram tak haram? Allah tak kata pun haram lah. Allah kata makannya. Tapi tak, kita tengok sama je lah. Sebab yang tu menghilangkan duit, yang ni pun menghilangkan duit. Sahih?
apabila dia baligh tu duit tak ada, yang ni pun duit tak ada, sama lah. Baik, nanti ilal akhir qiyasul adna, yang kurang lah. Kita boleh lah kita samakan tadi arak dengan ayat ketum lah. Ayat ketum ni mabuk juga kan, tapi mabuk macam arak dah kan. Wa fihi yakunul far'u, kita pecahkan perkataan tu dah. Al far'u ad'af, masalah B ni ad'af fi illatil hukm min al asli ka ilhaqin nabith, ayat ketua bil khamri fi tahrim syurbi wa ijab al had. طيب، adakah al-qiyas hujjah ataupun laysa bihujjah? Qal lil ulama'i fi hujjiyatil qiyas ittijahan, muthbitu al-qiyas, yang mengamalkan al-qiyas, wa hum al-jumhur, wa nufatul qiyas, yang ni lualah pada mazhab yang empat kita adalah al-mu'tazilah, al-zahiriyah, wa syiah al-imamiyah. Wal rajih mazhab al-jumhur. Jadi saya tak bawalah hujjah pihak yang kedua ni, kita ambil yang mudah. واستدلوا على حجية القياس من القرآن قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. طبعا هذا الكلام في سورة الحشر. macam mana orang Yahudi ni khianat kepada perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibat dia kena buang dari Madinah, kena buang semua lah dari Madinah. Sahih kita? Sahih. Jadi kamu pun ya muslim ni, ayuhal muslim, i'tabir, ambil ibrah, ambil pengajaran. Sekiranya kamu khianat dengan Nabi, itulah akan jadi. Itu kita nak kata qiyas itu. Sahih? Sama kan? Sama lah. Dia khianat, kita khianat, dia kena buang, sama, kamu akan dibuang nanti. Sebab itulah wa hadza amrun bil qiyas wal ma'na qisu anfusakum bihim wa'lamu annama yajri 'ala al-mathil juga yajri 'ala mathilihi. Apa yang berlaku di sana akan berlaku di sini juga. Aidan qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum, sekiranya kamu bergaduh dalam masalah apa-apa sesuatu hukum, fi syai', kembalikan kepada Allah. Kita nak kembalikan kepada Allah macam mana ni? Ada email lah, ada alamat lah, kita boleh hantar email kepada Allah. Ataupun kembalikan kepada Rasul, macam mana kita nak kembalikan kepada Rasul? Sahih, Rasul dah mati. Jadi dia kata kembali itu melalui kias lah. Apa yang dalam Quran kita samakan dengan apa yang dalam Quran. Apa yang Rasulullah kata kita samakan dengan apa yang Rasulullah kata. Warraddu ilaihima la yakun, dia takkan berlaku kecuali dengan ilhaqu, kita samakan ma la nassa fi ala al-mansus, wa hadha huwa al-qiyas. أيضا من السنة أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي، ayah saya ni, adrakahul Islam, dia masuk Islam lah, dia terima Islam lah, wa huwa syaikhun kabir, dia dah sudah tua, la yathbutu ala rahilah, dia tak boleh duduk atas kenderaan. Kita pun ada orang lain yang ni lagilah lama unta, yang lagi masalah kan. Bersoalan kawan ni, afa ahujju anhu, bolehkah saya melakukan haji untuk dia? Jadi Rasulullah tak jawab ya ataupun tak. Rasulullah mengamalkan kias. Dia kata apa? Ara'aita law kana ala abika dain, sekiranya ayah kamu berhutang, kemudian kamu pi bayar hutang tadi tu yang ayah kamu ambil, akana yujzi'u dhalik, diterima ataupun tidak? Sekarang ni ayah kamu berhutang haji, dia tak buat haji, kemudian kamu pergi selesai haji dia, diterima ke tidak? Nampak tak soal qiyas dia? Qala na'am. Jadi Rasulullah pun kata fahjuj anhu. Masalah yang sama ya. Kama sa'ala Umar radhiyallahu anhu an qublatis sha'imi min ghairi inzal. Saya balik Umar pergi cium bini. Yang nak membatalkan puasa saya adalah sentuh jima'. Saya pergi cium sahaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law tamatmatta bima wa anta sha'im. Sahih. Qala Umar la ba'sa, tak ada masalah, sebab komok tu dia adalah pendahuluan kepada minum. Kita minum melalui mulut yang sama lah kan, tapi benda tu tak berlaku pun, minum tak masuk pun, ayat tak masuk kepada halkum. Cuma pendahuluannya yang berlaku. Madmadah, nafsal kalam, pergi cium bini itu pendahuluannya, ijma' tu tak berlaku. Jadi faqala alaihi salatu wassalam fafima, jadi kamu heran apa duduk saruk kepala pasal apa? Rasulullah kata dia tak sama kaki itu, sama, itu adalah qiyas.
كما استدلوا بعمل الصحابة عمل الصحابي فمن ذلك قياسهم خلافة أبي بكر بإمامته في الصلاة. Nah, Rasulullah tak lantik siapa jadi mengganti dia. Sahih kita sebagai khalifah. Tapi Rasulullah melantikkan Abu Bakar jadi imam, menggantikan Rasulullah. Masa dia sakit itulah. Last 10 hari. Jadi faqalu sahabat radiyahu Rasulullah lidinina. Rasulullah berpuas hati dengan Abu Bakar ni sehingga dia lantik dia jadi itu imam agama ni, bukan hal dunia. Hal agama ni bukan hal dunia saya. Jadi afala nardahu li dunyana. Jadi Rasulullah pun dia, kalau Rasulullah ni dia pilih, memang dia pilih berdasarkan kepada hal agama lah kan. Tapi ni dunia ni nak kira dengan agama wala syai, wala syai ya. أيضا كما حكموا بقتل الجماعة واو تسلم بالواحد قياسا على الجماعة إذا اشتركوا قطع الجماعة إذا اشتركوا في سرقة واحدة. سبب وكتبنا عليهم فيها أن النفس satu nyawa بالنفس dengan satu nyawa. Walakum fil qisasi, qisasi nak kena buat sama. Dia ambil satu nyawa, kita ambil juga satu nyawa. Sahih kita. Sekarang ni 10 orang pergi bunuh seorang. Jadi kalau kita nak jalankan qisas, tak layaklah, sebab 10 ni dia ambil satu nyawa. Tapi yang mati ni nak ambil 10 nyawa. Nampak tak? Yang kata an-nafsa bin nafsi. Jadi kalaulah kita kata tak bunuh 10 tu, jadi ini salah satu cara lah untuk kita nak lepaskan dari qisas. Kamu tak perhati dengan siapa, ambil geng pergi bunuh dia. Dia gitu lah. Lagilah sebenarnya masalah kan. Jadi dia kata lah, bunuh semua. Kita bunuh semua 10-10. Walaupun dia ambil satu nyawa 10 ni. Limadha qiyasan ala qat'il jamaah, potong tangan lah. Idza ishtaraku, kalau depa bersubahat semua tu fi sariqatin wahidah. أيضا من المعقول dari segi hukum akal أن الأحكام جاءت أحكام syariah ni dari kita kita tengok istiqra' ni, melalui istiqra' semua tu datang untuk menjaga masalih. Sahih, apa yang baik untuk kita. فإذا تساوت الواقعتان في علة الحكم. Dua masalah ni sama ya dari segi illah. Tasawaya أيضا في الحكم, sepatutnya dia kena hukum yang sama. Sebab tahqiqan li al-maslahah. Jadi tak logik lah kalau saya kata Allah mengharamkan arak, tapi pada masa yang sama Allah mengharuskan ayak ketum. Tak logik. Sahih? Fala yu'qal an yuharrim al-islamu al-khamra wa yuhallil an-nabith. Sahih kita? Itu satu. Yang kedua, annal hajata ila al-qiyas, keperluan kita ni untuk menjalankan al-qiyas ni memang zahirah, jelas. Fan nusus syar'iyyah mutanahiyah. Sahih kita? Yang kita kata nas Quran dengan sunnah ni dia ada hujung dia. Sahih kita? Quran hujung dia suratul Nas lah. Sahih kita? Apa dia? Hadis Rasulullah sampai kita katalah sampai 100,000 kali 500,000 hadis habis lah. Apa yang duk berlaku zaman semasa ni semua tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis. Jadi kita nak amalkan agama kita macam mana? Sekiranya tak ada qiyas. Bainama waqa'i'un nas, apa yang duk berlaku kepada kita ni kita cipta apa kapal terbang zaman dulu tak ada. Sekarang ni kita jual beli melalui online, dalam zaman dulu tak ada. Waqa'i'un nas, apa yang berlaku kepada manusia ni ghairu mutanahiyah, takkan ada kesudahan. Kesudahan dia hari kiamat nanti. Kesudahan dia pada hari kiamat. Jadi kita benar yang ada batasan. Nak ada semua lengkap dalam tu untuk perkara yang tak ada batasan. Tak boleh lah, tak logik. Dia akan bawa kepada agama kita ni tak sesuai setiap zaman dan makan. Setiap zaman dan makan. Dia sesuai untuk zaman dahulu sebab dia terbatas. Tapi apabila kita menjalankan al-qiyas, barulah kita kata anna al-Islam adalah syariah salihah li kulli zamanin wa makan. Tapi kita alhamdulillah intihayna min mawdu'ana al-yawm. معليش أيضا من ضمن أطلت عليكم إن أطلت عليكم ثم إذا كان في سؤال أو استفسار نرجع إن شاء الله للواتس. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.